Okay, Assalamualaikum. Okay, bertemu lagi di Le Master page untuk menu Ramadan bersama Rex. Okay, saya Chef Huda dan asisten saya hari ini adalah Miss Humaira, one of our student kita under Le Master School Culinary Arts. Okay, so menu kita hari ini menu yang simple. Okay, tapi selalu yang saya wawarkan di page Le Master ni menu yang simple tapi senang untuk dibuat dan mengambil masa yang sangat pendek untuk dilaksanakan, tetapi hasilnya adalah sedap dan juga digemari oleh semua peringkat umur. Okey. So cerita pasal menu hari ini, okey, apa yang kita akan buat pada hari ini okey adalah puding custard jagung. Okey. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan produk Rex. Produk Rex yang akan kita gunakan hari ini adalah 1 tin corn kernel. Okey. Saya gunakan semuanya sebanyak, okey, kalau tuan-puan tengok kat sini, 1 can whole kernel corn sweet and natural. Okey, dekat sini dia ada sebanyak 400, mana ya? Nanti saya cari. Okey, selalunya 425 gram. Okey, whole sweet and natural corn kernel ni. Okey, dan puan-puan jangan risau sebab corn kernel ni memang dah manis. Okey. So ataupun puan-puan boleh dapatkan produk Rex yang lagi satu yang which is dia panggil sweet corn. Sweet cream corn. Okey. Tapi hari ini saya gunakan yang ni. So apa yang saya buat, saya blendkan sedikit saya supaya dia serasi untuk saya punya resepi hari ini. Okey. Dan tuan-puan akan gunakan 1 cup tepung custard. Okey, tepung custard ni, tepung custard jenama apa-apa pun tak kisah, asalkan dia tepung custard. 3 cup air plain water. Okey. 1 cup Rex santan. Okey, santan Rex. 1 cup ataupun bersamaan dengan 250 ml. Okey. So, dekat sini saya menggunakan minimal amount of sugar, di mana dekat sini saya cuma menggunakan sebanyak 150 gram caster sugar. Okey, tapi kalau puan-puan kat rumah cuma ada gula kasar, boleh gunakan juga gula kasar, di mana tuan-puan kurangkan sedikit amount of gula kasar tu sebab gula kasar dia lagi manis daripada caster sugar. Okey, mungkin dalam 100 ataupun 120 gram. Okey, ataupun lebih kurang dalam 3 suku cup. Dan saya ada juga dekat sini butter. Okey, butter dekat sini cuma sebanyak 2 tablespoon. Okey, ini adalah untuk mencantikkan permukaan custard kita supaya dia jadi shining yang sangat, orang kata nampak berair di atas tu. Okey. Okey, ini cup yang saya pakaikan. Mungkin perempuan cakap cup mana yang Chef pakai. Saya pakai standard cup which is under culinary punya measurement. This is a standard cup. Okey, perempuan boleh dapatkan di kedai pastry ataupun di mana-mana supermarket. Ini cup yang saya pakaikan, bukan cup kopi ataupun cup-cup yang lain lah. Okey. Okey, untuk memulakan kita punya resepi hari ini, tuan-puan boleh panaskan kita punya periuk. Okey, asisten saya akan membantu saya hari ini. Okey. Masukkan 3 cup air. Okey, perlahankan api ya, sebab kita tak nak custard kita terkejut. Tepung custard kita terkejut. Okey. Okey, kena turunkan kejap. Okey, dan masukkan semuanya kandungan tepung custard. Okey, Humaira akan kacaukan dulu untuk sebatikan dia dulu. Kita tutupkan api dulu ya. Okey, Humaira kacau sampai tak ada tak ada biji-biji. Okey, sebab
Kalau perempuan masakkan dulu air dan masukkan tepung custard, apa akan jadi lumpiness tu ataupun sebatian dia menjadi berketul-ketul adalah sangat mudah untuk berhasil. Okey. So, dia akan menjadi seperti ni, seperti macam kita panggil apa? Air jagung macam tu. Sebab custard ni dia ada colour. So, kalau tuan-puan nak colour kuning yang lebih terang, tuan-puan mungkin boleh gunakan pewarna kuning. Tapi hari ini disebabkan saya menggunakan tepung custard, so saya tak menggunakan any pewarna. Okay. So, bila dah berkeadaan macam ni, tuan-puan boleh bukakan api. Okay. Sederhana ya. Sederhana, api yang sederhana, jangan terlalu kuat. Okay. Humaira boleh kacau. Dan tips saya untuk bila nak buat custard ni, sentiasa kacau sampai ke dasar. Okay, ke dasar periuk tuan-puan. Sebab kalau tak sampai ke atas, semua di atasnya nanti, apa akan jadi? Di bahagian bawah tu dia akan berkerak. Okay. Kacau tanpa henti. Okay. Humaira pastikan bila dia dah agak mengeras, Humaira bagi tahu saya, ataupun dia dah terhasil body. Okey, kita panggil dia body. Sebab kita akan masukkan gula dan juga butter, dan last sekali kita akan masukkan sweet corn, okey, dan juga santan. Humaira boleh nampak? Nampak? Okay, good. Tapi kalau tips saya lagi satu, kalau tuan-puan ada whisk, okay, penggunaan whisk adalah lebih efisien berbanding dengan wooden spoon, di mana whisk tu akan membantu untuk mencapai dasar dengan lebih luas. Okay, tuan-puan boleh gunakan whisk, okay, untuk buat custard. Okay, dan lagi satu, kalau ada any berbiji ataupun lumpiness ni, apa yang whisk akan tolong? Whisk akan tolong ceraikan. Okay. Mungkin dekat sini perempuan mungkin ada bertanya kalau penggunaan sweet corn dan juga cream corn ada beza tak? Of course ada beza, yang di mana cream corn tu adalah lagi sweet ataupun dia punya tekstur tu lagi, orang kata apa, dia akan menolong kita punya custard ni untuk jadi lebih pekat. Okey, kalau macam ni dia cuma ada kernel sahaja. Okey. Ni kernel sahaja, di mana dekat sini saya blend dia ataupun saya kisar dia menjadi semakin sedikit halus. Okey, sebab saya nak dia punya peratusan kernel dengan yang paste tu bergabung. Okey. So dekat sini dia ada, kalau perempuan boleh tengok dekat sini, okey, dia punya dia ada dua tekstur dekat situ. So tak menjadi masalah, sebab dekat sini kita ada santan untuk membantu in term of creaminess tu, ataupun apa, cream ataupun lemak daripada jagung ni. Dah ke Humaira? Okey, sekejap. Okey. Ini yang saya masukkan Humaira. Okey. Bila keadaan ni terjadi, Humaira kena slowkan api. Okey, di mana kalau Humaira tak slowkan api, nampak tak? Dekat tepi ni, sebab Humaira cuma fokus dekat tengah sahaja, dekat tepi Humaira tak kacau. Okey, dekat tepi tak kacau, so dia akan jadi macam ni. Okey. So jangan risau sebab dia tak hangit. Okey. So bila keadaan ni terjadi, maksud dia custard tu dia dah masak. Okey, so kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, gula. Okey, masukkan terus gula, santan. Okey, santan sebanyak 1 cup, gula sebanyak 150 gram. Okey. Dan sekejap Humaira bagi saya tu.
Masukkan keseluruhan butter sebanyak 2 tablespoon. Okey, sebab saya nak dia serasi. Okey. Sekejap Humaira. Kenapa tu api tu? Sekejap Humaira. Okay. Dalam pembuatan custard, yang paling penting tangan you ni. Okay. Tangan you ni kena laju. Okay. Dalam bila you whiskkan benda ni untuk sebatikan dia, kena laju dan tanpa henti. Di mana perempuan nak tahu custard ni dah masak ke belum. Okay. Custard dia akan bagi tahu kita, tak adalah dia cakap macam tu kan. Maksud dia akan bagi tahu kita di mana dia dah masak, dia akan berkilat. Permukaannya akan berkilat. Okey. Dan dia tidak ada bau tepung lagi, itu menandakan yang dia dah cukup masak. Okey, yang ni belum lagi masak sebab kalau tuan-puan nampak kat sini, dia masih lagi kalau bahasa Melayunya dia kata kat situ dia sebang. Dia tidak berkilat. Okey, Humaira dia kena macam ni Humaira. Dia kena kacau macam ni. Okey. Okey, boleh tak? Humaira kacau daripada tepi ke tengah, tepi ke tengah. Boleh? Okey. Okey Humaira, chef tolong awak ni ambil whisk ni. Okey, you angkat, masukkan ke sini. Okey. Bila you pakai whisk lagi senang sebenarnya. Okay, sebab dia takkan ada ketulan daripada jagung tu is okay, tapi ketulan tepung memang kita tak nak. Okay. Ni chef buka api kuat sikit. Okay, sebab chef kacau tanpa henti. Untuk resepi puding custard jagung ni, tuan-puan boleh sediakan sehari sebelum, ataupun kalau kita nak buka puasa tu, at least 2 jam atau 3 jam sebelum tu, tuan-puan boleh sediakan dan sejukkan dalam peti ais, lagi sedap. Okay, tapi selalunya saya akan buat pada malam tu, besoknya baru makan. So, cantik tekstur dia nanti. Dah shiny tak? Okay. So, puan-puan boleh dengar tak dia punya bunyi plop tu? Bunyi plop ni selalunya akan terjadi ataupun dia menghasilkan satu bubble yang besar, bermaksud tepung dia sudah masak. Okey. So, bila keadaan ni terjadi, hati-hati jangan pelepuk kena muka. Okey, so kecilkan api sekecil-kecilnya dan kacau tanpa henti. Okey. So, saya kacau lebih kurang dalam 1 minit lagi. Sebenarnya dia dah masak, dia dah shining. Okey, saya nak bagi semuanya sebati.
Okay, Humaira. Nampak tak wap yang terhasil? Okay. Jangan dekatkan muka dengan periuk Okay. Okay. Nampak tak dia punya shining tu? Okay. Shining ni bermaksud tepungnya dah masak. Okay. Jagungnya dah sebati dengan custard. Okay, kita boleh tutup api. Okey, kalau misal kata tuan puan tidak boleh mengambil santan, okey, untuk resepi ni tuan puan juga boleh gunakan susu, sama ada full cream milk ataupun fresh milk, tak kisah. Okey, boleh gunakan untuk replace santan. Okey. In term of rasa, santan memberi rasa yang sedikit kuat berbanding dengan susu. Okay. Tapi kalau tuan puan nak masukkan perisa lain, contohnya ada setengah orang dia gunakan vanila. Okay. Tapi bagi saya dah gunakan custard. Custard dah ada satu bau yang sangat kuat. Okay. Dan juga jagung tu sendiri ada dia punya own natural punya smell. So dah tak payah dah guna perisa yang lain. Okey. So jangan terus masukkan ke ni, you kacau-kacaukan sedikit supaya dia sejuk. Okey. Bukan sejuk ya, sejuk tak mungkin lah kan kalau kita kacau macam ni, maksud dia temperature tu tak tersangat panas. Okey. Kita keluarkan sedikit sejuknya tu sebelum kita masukkan ke dalam acuan kita. Okey. Kalau tuan puan nak masukkan dalam individu punya acuan pun boleh. Macam saya hari ni saya gunakan acuan ni, silikon punya acuan, di mana saya akan masukkan keseluruhan dan saya akan potong bila saya nak serve nanti. Kalau tuan puan macam ada tetamu, okey, mungkin boleh gunakan acuan yang individu yang kecil untuk satu orang per portion tu. Okey. So Maira nanti boleh tolong saya lakukan je Okey, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ratakan dia sebab kita ada tekstur jagung tu kan. Kita kena ratakan dia sebab nanti bila tuan puan nak terbalikkan dia nanti, okey. So nanti dia akan duduk tak rata dekat dalam pinggan. Okey. Goyang-goyangkan dia sedikit supaya dia rata. Sebab tu saya suka silikon punya acuan ni sebab dia fleksibel kan. Okey. So biarkan dekat suhu bilik. Okey. Biarkan dekat suhu bilik sampai dia dah agak suam, baru masuk transfer ke chiller tuan puan.
Sebab kalau sekarang tuan-puan masukkan nanti rosak, nanti cila. Okey. So nanti kita akan hiaskan kita punya custard dengan, saya ada cherry hari ni, dan juga saya akan masukkan sedikit corn kernel atas dia tu nanti beserta santan on the top. Okey.